Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Jumaat. Salam kemerdekaan geng semua. Terima kasih kepada anda sudi kembali ke channel Si Tukang Cerita dan bersama saya lagi Acap Si Tukang Cerita yang akan menyampaikan pelbagai kisah misteri, kisah mistik dan juga kisah seram kepada anda. Peminat-peminat kisah seram. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menyokong Acap daripada awal hinggalah kini. Tanpa anda, siapalah Acap ini? Dan Acap tak sampai ke tahap ini sekarang. Terima kasih kepada anda semua. Dan kepada anda pula yang mungkin baru jumpa channel Acap ni, Acap ucapkan selamat datang. Dan Acap harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang Acap sampaikan. Dan kalau boleh tu, kalau enjoy, bolehlah consider untuk tekan butang like dan butang subscribe tu supaya memberi lebih semangat kepada Acap untuk menyampaikan konten-konten yang lebih menarik untuk anda semua. Jadi geng, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan kisah yang disampaikan oleh seorang yang bernama Mawar berkaitan dengan minyak pemanis wajah. Jom, hashtag seram tak. Alright geng, kisah ni ditulis oleh Mawar kan? Dan kisah ni terjadi pada tahun 2002. Pada satu pagi ni, si Mawar ni, dia baru pulang daripada kerja kan. Pukul 5 pagi. Dia shift malam lah. Bila sampai je dekat rumah ni, orang dah letih kerja apa semua kan. So dia relax-relax lah atas katil kan. Sambil-sambil dia nak menghilangkan peluh dekat badan, menyejukkan badan sebelum pergi mandi ni. So dia relax dan sambil dia memandang ke arah ibu dia yang masa tu tengah khusyuk tengok layan FB ke apa tu. Mungkin sedang menunggu waktu subuh lah mungkin lah kan. Dengar ceramah ke apa ke kan. Okay, berhati je lah ibu dia. Jadi tak menjadi satu yang pelik pun. Disebabkan itu memang dah kebiasaan ibu si Mawar ni. Selepas beberapa minit kan, si Mawar ni pun bangunlah. Badan dah sejuk, peluh dah tak ada. Bangun, ambil towel, nak pergi mandi. Kan? Jadi waktu si Mawar ni nak pergi ke bilik air geng, tiba-tiba dia terdengar jeritan kecil daripada ibu dia. Macam, ya Allah! Macam itu lah lebih kurang kan. Lepas tu, si Mawar ni bergegas lah pergi ke bilik ibu dia. Pergi ke bilik ibu dia, dia kata, ibu, kenapa ibu? Kenapa? Apa dah jadi ni? Ada lipas ke? Ada cicak ke? Jadi, ibu kepada Mawar ni, masa tu mata dia berkaca lah. Dan dia pandang ke arah Mawar, kata dia, kan, Anti Malis nazak, Mawar. Dia cakap macam tu. Anti Malis nazak? Ya Allah. Ni baru dapat maklumat daripada grup WhatsApp family ni. Kita nak kena gerak ni balik ke Johor ni. Mawar siap-siap lah. Pergi mandi cepat. Baik ibu, baik ibu. Jadi si Mawar ni pun teruslah pergi mandi, siap-siapkan diri apa benda semua. Dan pada pagi tu jugalah mereka terus bergerak pergi ke rumah Anti Malis yang terletak di Kota Masai Johor. Dan mereka ni telah dipelawa oleh Pak Long dan Mak Longnya untuk bersama-sama pergi ke rumah Anti Malis ni. Memandangkan Pak Long dengan Mak Long tu cuma berdua je yang naik kereta tu. So belakang seat kosong lah. Right. Jadi mereka pun memulakanlah perjalanan sekitar jam 8 pagi dan mereka sampai di Johor Bahru pada pukul 1 tengah hari. Tapi malangnya geng, diorang nak pergi ke rumah Anti Malis ni agak sukar. Disebabkan mereka tak pernah lagi pergi ke rumah Anti Malis ni yang terletaknya di Kota Masai Johor ni. Sebab itulah kali pertama dia nak pergi ke rumah Anti Malis ni. Faham tak? Faham kan? Okey. Sebab sebelum ni Anti Malis ni duduk dekat-dekat dengan rumah pusaka atuk mereka di Jasin Melaka. Jadi last pun diorang jumpa pada raya tahun sebelumnya lah macam itu. Dan diorang tak pernah pergi-pergi lagi rumah Anti Malis. Sebab diorang duduk kat Melaka, Anti Malis duduk kat Johor, jauh kan perjalanan tu. Baiklah. Bila dah sampai dekat perkarangan rumah Anti Malis ni, kan, jalan nak masuk ke pintu rumah dia, tiba-tiba Mak Long ni tegur ibu si Mawar ni lah. Zah, akak tiba-tiba rasa seram sejuk lah. Kenapa beremang-remang je bulu romanya ni. Kan? Lepas tu ibu kepada Mawar ni cakap lah, alah mungkin cuaca kot, ni pun nak hujan ni, sejuk kan. Tak ada apalah tu. Kan? Istighfar lah banyak-banyak. Balas ibu si Mawar ni lah. Kemudian dia bagi salam, Assalamualaikum. Dan diorang pun masuk ke rumah. Kan? Tapi masa tu Mawar pun rasa macam apa yang
Mak Long dia rasa tau, macam kenapa tiba-tiba naik bulu roma ni kan. Seram sejuk je, rasa tak sedap hati nak masuk ke dalam rumah Anti Malis ni. Okey, tapi disebabkan mereka dah sampai kat situ, teruskan jugalah melawat Anti Malis ni yang sedang nazak. Dan bila saja mereka ni masuk ke dalam rumah Anti Malis ni kan, diorang terlihat Anti Malis masa tu yang tengah terlantar dekat atas katil, betul-betul dekat tengah-tengah ruang tamu ni. Lepas tu dikelilingilah oleh saudara mara terdekat ni yang sedang membacakan Yasin untuk dia. Jadi Mawar, ibu dia, Mak Long dengan Pak Long ni pun duduklah juga dekat saudara mara tu dan mulakan bacaan Yasin. Jadi setelah selesai membuat bacaan Yasin tu, mereka pun dijemputlah, dijemput untuk makan tengah hari yang telah disediakan oleh Kak Su, iaitu anak sulung kepada Anti Malis ni. Okey geng, menurut Mawar, Anti Malis ni dah ada 4 orang anak. Anak yang pertama nama dia Surya, kemudian yang kedua Rahmat, Sufira dan Safiq ni yang bungsu. Semua nama-nama yang Acap sebutkan ni semua bukan nama sebenar, nama watak saja. Surya, Rahmat, Sufira dan juga Safiq. Si Safiq ni anak bungsu kepada Anti Malis lah, macam Acap cakap tadi. Dan Syafiq ni ada muka yang agak kacak berbanding yang lain-lain kan. Dia memang nampak macam orang kata macam opa K-pop lah gitu, ala-ala K-pop macam itulah kan. Dan Syafiq ni juga, dia ni berperwatakan introvert ke extrovert? Introvert lah yang jenis tak bercakap dengan orang kan, dia agak pendiam berbanding dengan adik-beradik dia yang lain. Dan masa tu Mawar ni ternampak si Syafiq ni daripada tadi duk tengok je muka ibu dia bersama dengan adik-beradik dia lain, adik-beradik yang lain dalam satu frame gambar lah, dan pegang gambar Anti Malis tu dengan satu botol minyak yang Mawar percaya itu adalah milik pada Anti Malis. Jadi si Mawar ni pun tak adalah nak tegur si Syafiq ni kan, biarlah dia kan, dia tengah sedih kan, fikirkan mak dia yang tengah nazak masa tu kan, takkan kita nak tengok, oi kau apa hal kan, takkan nak macam tu pula kan, biarlah dia. Okey lah. Jadi sewaktu si Mawar ni tengah makan kan, Mawar ni terdengar suara Kak Su masa tu tengah cakap dalam telefon kan, ataupun lebih tepat lagi masa tu dia tengah FaceTime dengan seseorang yang Mawar tak kenali pun. Mawar kata dia dengar perbualan, suara dalam telefon tu cakap macam ni tau. Dia kata, jangan terima Su benda tu, tak payahlah ambil benda-benda syirik ni, tak payah terima, buang je. Suara perempuan lah, terdengar suara perempuan cakap macam tu. Kemudian si Su ni balas lah, hati Su sedih lah Cha, tengok mak keadaan macam tu, pilu hati ni dah Cha, tengok dia macam tu. Kak Su ni membalas dengan perasaan yang sayu macam tu lah. So masa si Mawar ni tengah leka memerhatikan Kak Su ni, tiba-tiba dia disergau oleh sepupu dia nama Maria kan. Mawar, hey lama tak jumpa. Terkejut lah kan. Lepas tu, kau ni buat aku terkejut je. Biasalah dah jumpa sepupu-sepupu kan. Lepas tu kata, betul lah, lama betul tak jumpa kau lah Mawar. Aku kat atas tadi baru lepas solat, kata dia. Okey lah. Lepas tu Mawar dengan si Maria ni pun berborak-borak, bersembang-sembang lah kan. Sebab dah lama sepupu-sepupu ni tak jumpa kan. Lepas tu geng, dalam berborak ni, tiba-tiba Maria pun meluahkan sesuatu. Dia cakap dengan si Mawar, Mawar, aku tak perasan something ke Mawar? Anti Malis tu dah beberapa hari nazak tapi tak lepas-lepas lagi. Tadi aku dengar Pak Long bincang dengan Kak Su, diorang nak panggil Darushifa. Aku pun tak pastilah Mawar, sebab apa. Kita tengok je lah dulu kan. Ni lagi satu, kau tak rasa seram sejuk ke Mawar? Aku ni sejak sampai daripada KL ni, aku ni bulu tengkuk aku semua meremang je tau. Kenapa lah? Kau dah rasa tak macam tu? Jadi Mawar ni pun pandang kiri kanan. Aku pun rasa juga weh, tapi aku abaikan je lah, tak nak fikir yang bukan-bukan, jawab si Mawar ni. Jam dah menunjukkan pukul 2:30 petang pada waktu itu. 40 minit kemudian, ada pegawai daripada Darushifa ataupun ustaz dan sekumpulan orang daripada Darushifa datang ke rumah Anti Malis ni daripada Pasir Gudang. Adalah lebih kurang dalam 3-4 orang macam itulah kata Mawar ni. Dan ahli Darushifa tu salah seorang dia mengenalkan diri dia sebagai Abang Ayub. Dan tanpa melengahkan masa lagi, si Abang Ayub ni pun mendekatilah Anti Malis sambil mulut dia tu kumat kamit membaca sesuatu. Jadi Anti Malis pada waktu itu hanya mampu memandang, tak boleh nak bergerak
ataupun nak bercakap pun tak boleh. Dia cuma pandang dengan mata dia besar gitu kan. Pandang orang kiri kanan macam itu je. Abang Ayub ni pun tanya, "Maaf lah, saya nak bertanya. Hmm, mak awak ni sebelum ni ada menuntut ilmu apa-apa ke, ataupun ada berdamping dengan apa-apa ke, ataupun sesuatu yang diturunkan oleh nenek moyang ke? Ada tak?" Kan? Tanya Abang Ayub ni kepada anak-anak anti malis ni lah. Jadi salah seorang anak kepada anti malis ni nama Sufira ni dia jawab lah. Setahu saya Abang Ayub tak ada. Keturunan kita orang memang tak ada bela-bela ni. Kenapa Kemudian Abang Ayub ni pun jelaskan kepada ahli keluarga anti malis ni bahawa pada badan anti malis tu ada benda yang menempik. Dan benda tu tak nak keluar selagi tak ada tuan yang baru. Tiba-tiba geng, anak kedua anti malis ni Abang Rahmat lah. Kita orang panggil dia Abang Mat. Dia mencelah, "Tapi bang, saya pernah tahu nampak mak saya ni simpan satu minyak kecil je dalam satu botol kecil ni, dan dia akan bawa pergi mana-mana je dia pergi. Dia guna untuk sapu kedua-dua belah kening je tu. Tapi saya tak pastilah tu minyak apa. Minyak tu agak wangi jugalah." Jadi Abang Ayub tu pandang si Rahmat. "Oh, iya ke? Boleh saya tengok tak minyak tu?" "Itulah, tapi masalahnya bang, dah puas saya cari dah bang. Saya kali terakhir nampak seminggu sebelum Mak Nazak ni, dia simpan dekat dalam laci bilik dia. Tapi daripada hari tu saya cari tak jumpa dah bang. Tak ada." Abang Rahmat ni bagi tahulah pada Abang Ayub tu, pegawai Darussifat ni lah. Jadi seluruh isi rumah waktu tu diam, senyap, sunyi, tak cakap apa-apa, hanya memerhatikan Abang Ayub dan juga adik-beradik ataupun keluarga anti malis ni dekat situ, kan? Dan ketika itu masing-masing ada kat dalam rumah tu seakan-akan seperti dah boleh teka apa sebenarnya yang terjadi kepada anti malis ni. Okey. Jadi Abang Ayub ni pun katalah, "Okeylah, kalau macam tu tak apa, saya cuba ikhtiarkan. Saya minta izin untuk pegang ibu awak ni sebab saya nak buat pengubatan ni." Okey. Jadi lepas minta izin tu, Abang Ayub ni pun pegang anti malis dan membacalah beberapa potong ayat-ayat Al-Quran. Dan apabila Abang Ayub ni membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ni sambil menyentuh tangan anti malis ni, secara tiba-tiba anti malis ni membeliakkan matanya. Membeliakkan matanya, kemudian memandang ke arah siling. Sambil dia mengerang kesakitan dah. Macam dia tak boleh nak keluarkan suara. Nak bercakap tak boleh, dia cuma boleh mengerang. Lebih kurang macam itulah kan. Kemudian bila dah lihat macam itu, Abang Ayub ni pun cakap lah, Makcik cuba ikut saya cakap boleh?" Dia cakap macam ni, "Saya Armalis melepaskan apa yang saya pernah pegang selama ni. Saya lepaskan segala ilmu yang saya ambil ketika dulu. Makcik ikut ya. Ikut apa yang saya cakap tadi ya makcik. Makcik." Abang Ayub dia cakap macam itulah. Tapi anti malis ni sikit pun tak bercakap. Tak boleh nak bercakap. Dia cuma mengerang-ngerang je daripada tadi. Kan? Lepas tu dia pejamkan mata. Dia buka mata, dia pejamkan mata. Dia buka mata, dia pejamkan mata. Sambil dia mengerang-ngerang kesakitan, geng. Alright? Dan akhirnya selepas sejam berlalu, anti malis ni lalu mengucapkan jugalah ayat tersebut. Ayat yang Abang Ayub ni cakap tadi tu. Dan selepas dia mengucapkan ayat yang Abang Ayub ajarkan tadi, terus dia terbaring dan tertidur keletihan. Jadi bila dah selesai semua tu, Kak Su pun menjemputlah Abang Ayub dengan rakan-rakan dia ni lain semua ni. Pergilah menjamu selera ataupun minum petang waktu tu. Dan sepanjang waktu itulah Abang Ayub menjelaskan apa sebenarnya yang telah berlaku sebenar-benarnya. Menurut Mawar ni, ketika waktu Abang Ayub menyentuh lengan anti malis ni, tubuh dia macam panas. Tubuh anti malis ni panas dan melecur. Dan di bahagian belakang pula, kulit dan isinya dah habis terkoyak tau. Hancur, ibarat macam dah dimakan oleh sesuatu benda. Dan rupa-rupanya benda yang memamah badan anti malis ni adalah
jin pemanis wajah yang diambil sendiri oleh anti malis ni daripada seorang bomoh Jawa. Akhirnya terbongkarlah segala kegiatan anti malis selama ini kan. Dan botol minyak tu pula adalah tempat tinggal kepada jin yang memamah tubuh badan anti malis ni. Tapi setelah botol tu hilang daripada genggaman anti malis, benda tu memilih untuk tinggal di tubuh anti malis. Kau boleh bayangkan tak macam mana siksanya? Masya Allah. Okeylah. Dan menurut Abang Ayub tu lagi, itulah yang menyebabkan tubuhnya ataupun tubuh anti malis ni rosak dan hancur dimakan daripada dalam. Jadi Abang Ayub ni menerangkan lagi. Dia kata, biasanya orang yang mengamalkan ilmu ni selalunya nak jaga diri dia dengan keluarga dia lah, supaya tak dikacau oleh orang, dan dia nak nampakkan wajah dia ni sentiasa berseri dan menjadi penarik kepada siapa-siapa je. Dan tak kira lah pelanggan ke ataupun siapa-siapa je lah yang dia hajati. Macam tu. Jadi Abang Ayub ni tak menolak lah anggapan bahawa anti malis ni mungkin nak ambil ilmu tersebut sebab waktu dia tengah membesarkan anak-anak ni apa benda semua, ramai orang yang mempunyai niat jahat terhadap dia. Jadi dia pun, yalah, anti malis ni pun janda, ibu tunggal lagi kan. Jadi dia masa tu nak struggle nak besarkan anak-anak, nak dapat, yelah, nak dapatkan sesuatu pun susah. Jadi dia terpaksa buat benda gitu supaya dia dapat kekuatan untuk dia membesarkan anak-anak dan membina empire. Macam itulah lebih kurang kan Abang Ayub kata. Dan itulah sebabnya. Jadi si Mawar ni pun dia terkedulah dengar cerita si Abang Ayub ni. Tapi dalam hati Mawar tidaklah 100% menyalahkan perbuatan anti malis. Cuma si Mawar ni dia macam terpegun. Terpegun dengan besarnya pengorbanan anti malis ni, sampaikan dia sanggup ambil benda-benda sebegitu untuk melindungi diri dan juga anak-anak dia. Kan? Sang ibu dia sanggup buat apa saja. Tapi bagaimanapun niat tidak menghalalkan cara, geng. Abang Ayub ni sempat jugalah berpesan kepada orang yang dalam rumah ni semualah, kepada ahli keluarga si Mawar ni. Kata dia, mintalah pertolongan daripada Allah dan bukanlah meminta pertolongan daripada benda-benda yang macam ini, jin dan syaitan ni semua, kerana ia akan memakan diri. Akan memakan diri kita semula. Okeylah. So lepas minum petang apa semua, Abang Ayub dan juga tim dia balik. Dan pada petang tu jugalah saudara mara terdekat ni semua balik ke rumah masing-masing. Dan waktu masa nak balik tu, masa si Mawar ni nak naik kereta, Mawar ni sempatlah memandang ke arah rumah anti malis ni. Bila dia pandang je ke rumah anti malis ni, geng, dia ternampak ada satu lembaga hitam yang besar sedang berdiri di tingkap bilik rumah milik anti malis ni. Makhluk tu besar, seolah-olah sedang memerhatikan dia daripada tingkap bilik rumah anti malis. Dan menurut Mawar, makhluk tu hitam besar, seolah-olah macam badan dia berbulu, dan mukanya tak kelihatan. Dia cuma hanya berdiri tegak dekat situ, dan Mawar percaya yang dia sedang memerhatikan Mawar. Masa tu Mawar ni, kerana terlalu takut dan terkejut yang teramat sangat, dia pengsan dekat tepi pintu kereta. Dia sedar-sedar je si Mawar ni dah sampai dekat hentian ataupun RNR Seremban. Bila dipikir, Mawar katalah, bila dipikir-pikir yang semula kan, lama juga dia pingsan tu. Daripada Kota Masai sampai ke RNR Seremban. Cuma yang bermain dalam fikiran dia sekarang ni, apa benda agaknya lembaga hitam yang dia nampak dekat rumah anti malis tu? Okey. Mawar sambung ceritanya lagi. 2 hari selepas kepulangan mereka ke rumah mereka masing-masing, anti malis akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan pada hari tu, Mawar ni terfikir, ke manalah hilangnya botol minyak kaca yang jadi kepunyaan anti malis ni kan? Dan macam mana pula lah boleh hilang kalau benda tu benar-benar penting? Takkan anti malis ni tak pandai nak simpan barang tu tak? Okey.
Si Mawar ni duk tengah fikir-fikir tu, dia rewind balik tau. Dia rewind balik apa yang terjadi dekat rumah Anti Malis ni. Ha? Dia baru teringat. Yang dia ternampak Syafiq masa tu tengah memegang gambar dan botol minyak wangi kecil berpenutup merah. Dan Mawar ni pun terfikirkan sesuatu. Ha? Lalu dengan pantas dia terus ambil telefon, dia telefon Abang Ahmad. Assalamualaikum Abang Mat. Mawar nak tanya sikit lah Abang Mat. Masa hari Darussifak datang hari tu, abang kata abang pernah nampak botol kaca arwah Anti Malis kan? Betul, abang pernah nampak. Kenapa Mawar? Boleh Mawar tahu tak macam mana rupa botol tu? Oh, rupa botol tu seingat abang, botol tu saiz dia kecil je. Tutup dia warna merah. Kenapa Mawar? Kenapa Mawar tiba-tiba tanya? Mawar ada jumpa ke? Tak ada, tak nampak. Just macam teringat je. Bila mendengar jawapan Abang Rahmat ni, si Mawar ni terkedu diam 1000 bahasa, geng. Kan? Dalam hati si Mawar ni mengatakan sah. Sah, memang Syafiq yang ambil botol minyak wangi Anti Malis tu. Kan? Lembaga hitam yang Mawar nampak ni pun duduk di tingkap bilik arwah Anti Malis yang Syafiq tengah duduk dekat dalam tu. Tapi persoalannya, kenapa? Adakah tuan barunya itu adalah Syafiq? Itu yang menjadi persoalan kepada Mawar sehingga hari ini. Dan mudah-mudahan Syafiq sedarlah dengan apa yang dia buat. Alright gang, itulah kisah daripada Mawar berkaitan dengan makcik dia yang ada simpan ataupun ada simpan minyak penyeri wajah ni yang digunakan untuk melindungi keluarga, melindungi anak-anak, melindungi perniagaan, dan minta orang selalu macam terpegun lah tengok dia, nak berurus niaga dengan dia, kan? Ya, memang betul. Anti Malis dalam ni seorang ibu tunggal yang, ibu tunggal ni memang struggle berbanding dengan lelaki. Ibu tunggal ni dia memang struggle untuk membesarkan anak-anak dia. Kalau dia seorang-seorang lah. Sebab apa? Anak-anak dia kena mendidik anak dia, kena jaga anak dia, dan dalam pada masa yang sama dia kena jalankan tanggungjawab ni sebagai seorang bapa, mencari nafkah, kan? Memang struggle. Tapi dengan cara menggunakan minyak penyeri wajah ni, itu adalah salah satu tindakan yang kurang tepat lah daripada Anti Malis ni, kan? Memang betul niatnya nak melindungi dia dan diri dia dan juga keluarga, tetapi bak kata orang, niat itu tidak menghalalkan cara, geng. Kan? Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Kan? Yang tidak baik tetap tidak baik. Kan? Tak mungkin yang haram tu akan menjadi halal disebabkan oleh beberapa perkara untuk, orang kata, untuk menepati cita rasa manusia ni, cita rasa nafsu ni, kan? Itu pendapat peribadi Acap lah. Okey? So, pengajarannya untuk kita, kan, jauhilah perkara-perkara begini, kan? Cubalah kita usaha sedaya upaya kita lah untuk merubah nasib kita, ataupun nak melindungi keluarga kita, ataupun nak bagi perniagaan tu bagus ke apa. Cuba sedaya upaya dengan kederat kita yang ada. Alright? Dan satu lagi, selepas berusaha tu, letaklah pengharapan, setinggi-tinggi pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, bersolat, zikir, dan betul-betul mengharap kepada dia. InsyaAllah, geng. InsyaAllah dia Maha Pendengar, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat dia besar. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan berjaya. Kita ni, geng, selalu meminta apa yang kita nak, tanpa kita sedari yang Allah dah bagi banyak benda yang kita perlukan. Jadi, geng, renung-renungkanlah. Alright, geng, itu saja daripada Acap untuk malam ini. Acap harap anda semua terhibur dengan kisah yang Acap sampaikan tadi. Kepada anda yang mungkin nak kongsikan kisah-kisah seram ataupun kisah-kisah atau pengalaman mistik dan juga pengalaman misteri anda, boleh hantarkan ke 0192523047 melalui penulisan di WhatsApp Si Tukang Cerita, ataupun boleh hantarkan voice note di WhatsApp. Sekali lagi Acap nyatakan di sini 0192523047, ataupun emailkan saja ke acap@situkangcerita.com. Alright, gang, sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Si Tukang Cerita. Nama saya Acap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episod #.
Seram tak?